Okay, so sampai sini dulu yang kita berhenti kelas sebelum ni. So untuk yang ini, kalau untuk apabila ada current, okay, dia akan ada magnetic field. Magnetic field tersebut dia akan bertemu dengan magnetic field untuk bahagian magnet. Ada magnet dan juga ada current. Kedua-duanya ada magnetic field. Bila pertembungan di antara kedua-dua magnetic field, dia akan menghasilkan apa? Tolong respon. Pertembungan di antara magnetic field untuk current dan juga magnetic field untuk magnet akan menghasilkan apa? Force, ya betul. Dan force tersebut nama field dia, medan dia namanya adalah apa? Respon? Catapult field. Okay, good. Catapult field. Okay, so yang macam ni lah. Pertembungan antara magnetic field untuk current yang warna hijau ni dan juga yang warna biru akan menghasilkan catapult. Yang bahagian kanan ni adalah catapult field. Dan cikgu dah pernah ajar pada kamu sebelum ini macam mana cara nak lukis untuk medan catapult. Pastikan kamu lukis lebih kurang application dia macam lastik, kita tarik lastik. So force dia kamu bayangkan seperti macam batu. Okay, batu kamu tarik ke bahagian bawah, so force dia, batu tersebut akan pergi ke bahagian atas. So ke bahagian atas tersebut adalah force. Okay, yang kamu tarik tersebut maksudnya adalah magnetic field tersebut dia rapat di antara satu sama lain. Sama juga dengan bahagian yang belah kanan ya, kiri dan juga kanan. Dan bagaimanakah caranya untuk kita detect force apabila pertembungan di antara magnetic field untuk current dan juga magnet? Macam mana kita tahu force tu arah ke bahagian mana dengan menggunakan konsep apa? Respon? Fleming left hand rule. Okay, Fleming left hand rule. Okay, so cikgu minta kamu buat 3 jari ni Okay, setiap jari tersebut dia punya sudutnya adalah 90 degree antara satu sama lain. So, kalau untuk bahagian tengah ni kita nak detect untuk apa? Tolong respon. Jari hantu. current. Okay, direction untuk current. Untuk jari telunjuk direction untuk Magnetic field. magnetic field. Dan magnetic field tersebut untuk jari telunjuk ni dia menunjukkan ke arah mana? Tolong respon. Jari telunjuk ni menunjukkan ke arah kanan. Bukan menunjukkan ke arah kanan. Magnetic field dia akan menunjukkan ke arah south. Ya betul. North to south. Okay, north to south untuk jari telunjuk. Dan juga untuk thumbs, untuk ibu jari ini adalah menunjukkan arah apa? Respon? Force. Okay. So force, magnetic field dan juga direction untuk current. Okay, best. So seterusnya kita pergi kepada direct current motor. Okay, so untuk berkaitan dengan penghasilan bagi force tersebut, so kita akan belajar berkaitan dengan direct current, arus terus. Okay, arus terus. Kalau kamu pakai bateri tersebut ada 2 terminal, positif dengan negatif. So electric current akan mengalir daripada positif pergi ke bahagian negatif. Dia tak berpatah balik. Dia hanya dalam satu arus sahaja. Satu direction sahaja. So itu adalah direct current, arus terus. Okay. So ini yang kita belajar direct current motor. So bila ada kaitan dengan motor, maksudnya dia mesti akan ada pergerakan lah. Macam sebelum ni cikgu terangkan pada kamu, sekiranya motor dia ada gabungan di antara magnet dan juga current. Bila kedua-dua magnetic field tersebut bertembung akan menghasilkan force. Force tersebut yang akan menghasilkan pergerakan. So sebab itu kita akan panggil sebagai motor. Okay. So direct current motor. Okay. So dia ada mechanical, dia ada kinetic. Okay. Energi yang ada pergerakan. Okay, small electrical appliance such as okay, ini larger direct current motor are found in the machine such as electrical vehicle. So benda-benda yang besar yang memerlukan kepada pergerakan yang besar, dia akan memerlukan kepada motor yang lebih besar dia punya direct current lah. Okay. So direct current yang diperlukan adalah lebih besar. Direct current untuk motor tersebut adalah lebih besar. Bergantung kepada pergerakan. Kalau benda yang kecil, so direct current motornya adalah dalam skala ataupun scale yang kecil sahaja. So the direct current motor change electrical energy to kinetic energy by using the turning effect of the current carrying coil in the magnetic field. Okay. So ini yang saya cakap ni.
Bermaksud bahawa daripada direct current tersebut ada elektrik, dia bertembung dengan bahagian magnet, dia akan menghasilkan pergerakan force tersebut. Okey. Yang kita belajar Fleming left hand rule ini, di mana ada current bertembung dengan adanya magnet ataupun magnetic field, kedua-dua magnetic field ni bertembung akan menghasilkan force. Okey. So sebabkan itu dia panggil sebagai motor. Sebab motor ini adalah berkaitan dengan pergerakan, movement ataupun mechanical. Okey. Baik. Figure 4.13 show direct current motor using during the first half of the rotation and the second half of its rotation. Okey, kamu tengok So, daripada yang ini kita dah belajar dengan lebih lanjut menggunakan Fleming left hand rule. So, kita baca yang bahagian kiri dahulu. Yang kiri ni first half rotation. Okey. First half rotation, kalau kamu tengok positif dia dekat bahagian kiri, negatif bahagian kanan. So, current akan bergerak daripada mana ke bahagian mana? Tolong respon. Negatif ke positif ke negatif? Positif ke negatif. Okey, positif ke negatif. Okey. Okey. Current akan bergerak daripada positif, dia akan melalui coil ni dan akan patah balik pergi ke bahagian negatif. Okey Ini untuk first half dulu. Yang second half kamu abaikan dahulu. First half dahulu. Okey. So dekat bahagian first half ni, bila dia dah masuk dekat bahagian dalam ini, pergi ke bahagian sini, so kita kena pastikan ataupun check dekat bahagian A, B dan juga CD, pergerakan dia macam mana. Okey, kita pergi kepada AB dahulu. AB, dia punya current dia adalah dalam bentuk, kalau pandangan mata kamu dekat bahagian sini Okey. Pandangan mata kamu dekat bahagian sini, kamu tengok dekat bahagian sini. So kamu tengok current tersebut bergerak pergi ke bahagian sini. Okey, AB So dekat bahagian AB, cikgu nak tanya, current dia dalam bentuk X ke ataupun dotted? Tolong respon. Untuk AB. Ingat lagi tak yang cross ni dan juga dotted ni? So AB ni current dia dotted ataupun cross? Tolong respon. Cross. Ya, betul. Cross. Okey. Disebabkan oleh current tersebut dia masuk. Okey. Bermaksud bahawa current tersebut dia cross. So jari tengah kamu adalah di bahagian hadapan mata kamu. Bukannya masuk ke dalam mata hadapan mata. Sebab dia masuk ke dalam bahagian core, bahagian hadapan. Okey. So itu permulaan untuk current. So seterusnya untuk direction bagi magnetic field, north to south, ke kanan ke kiri untuk jari telunjuk? Tolong respon. Ke kanan ke kiri jari telunjuk untuk north to south. Yang ini untuk gambar ini bila mata kamu dekat bahagian sini. Tolong respon. Ke kanan. Ke kanan. Okey, tadi jari tengah tadi ke hadapan. Lepas tu jari telunjuk ke kanan, pusingkan ke kanan. Ni ke kanan cikgu Ke kanan. So force dia ke mana? Respon? Ke bawah. So kamu nampaklah dekat bahagian sini force dia ke bawah. So AB ni dia akan tolak ke bahagian bawah, tolak ke bawah. Okey. Current tu lalu lagi daripada AB pergi kepada CD. Okey, CD. CD ni dotted ke cross kalau mata kamu dekat bahagian sini? So kamu tengok dekat bahagian sini, so current tu lalu daripada C pergi ke D. Dotted ke cross? Dotted sebab dia keluar. Okey, dia keluar. So bila dotted maksudnya dia keluar daripada coil tu, dia akan masuk ke dalam mata kamu lah. So jari tengah tersebut mestilah ke arah mata kamu. Jari tengah ke arah mata kamu. Okey, sebab dia keluar daripada coil, dia akan masuk ke bahagian mata. Kamu nampak dia seolah-olah pergi ke arah mata kamu. Okey. Seterusnya, direction untuk magnetic field untuk jari telunjuk north to south. Kiri ke kanan ke kiri? Kanan. Ke kanan. Okey. So tadi masuk ke bahagian mata, ke kanan. So force dia ke mana? Atas. Atas. Force dia ke atas. So sebab tu CD ni force dia ke atas.
So, kalau rotation macam ni, clockwise ke anti-clockwise? Respon? Anti-clockwise. Okay, anti-clockwise. Dia pusing macam ni, anti-clockwise. Okay, ni first half rotation. Maksudnya current tersebut, dia lalu pusing ke bahagian sini, so akan berlaku first half rotation, satu kali rotation. AB ni pergi ke bahagian bawah, CD ni pergi ke bahagian atas. Okay, dah sampai ke bahagian setengah, dia akan jadi second half rotation. Second half rotation kamu tengok CD ni tadi naik atas, pergi ke bahagian sini, so dia dah ada bahagian kiri dah lah. AB ni daripada belah kiri ni tadi, dia pergi ke bahagian sini, so dia dah ada dekat bahagian kanan untuk second half. Okay, bila second half, current tak berubah arah. Sebab apa current tak berubah arah? Sebab kita gunakan jenis current apa? Tuan Resman? Direct current, arus terus. So dia akan hanya satu hala sahaja. Okay, disebabkan oleh dia terminalnya positif negatif. Bahagian kiri ni positif, bahagian kanan ni negatif. Okay, so dia ada satu hala sahaja. So tadi dah complete satu hala, dia dah rotate sekali first half. Untuk second half, dia akan patah balik, bukan patah balik, maksudnya dia akan start balik dari mula daripada positif ni juga. Dia tak ada negatif ni jadi positif. Dia akan start balik daripada positif ni yang asal tadi. So positif pergi balik. Okay, so masih lagi menggunakan Fleming left hand rule. Okay, Fleming left hand rule untuk CD pula. CD. So mata kamu dekat bahagian sini. Kamu tengok dekat bahagian sini. So CD. Cross ke ataupun dotted untuk CD. Respon? DC ya. Sorry, DC. Cross. Dotted ke cross? Cross. DC. DC adalah cross. Dia masuk ke dalam coil. So kalau masuk ke dalam coil bermaksud dia akan ke hadapan mata kamu. Dia masuk ke dalam coil. Okay, masuk ke dalam coil. Kamu tengok dia masuk ke dalam coil. Okay. Seterusnya, north to south. Ke kanan ke kiri? Respon? Untuk yang second half rotation, ke kanan. Sama juga. Okay. So masuk ke hadapan. Magnetic field dia ke kanan. So force dia ke mana? Force dia ke mana? Ke bawah. Bawah. Okey. Sebab itulah CD ni dia sama saja macam AB ni. Okey, CD ni force dia ke bahagian bawah. Okey. Untuk bahagian AB ni dia lebih kurang sama juga yang macam first half rotation bila dekat bahagian belah kanan ni. Okey. Di mana force dia juga ke atas. So untuk yang bahagian direct current motor ini dia akan dalam keadaan yang apa dia ni anti clockwise macam ni. So setiap kali first half satu kali rotation untuk current tersebut flow. Bila second half rotation sekali lagi untuk current tersebut flow. Okay, boleh? Dan kamu kena ingat untuk direct current terminal untuk positif dan juga negatif dia tidak berubah sebab dia direct current, arus terus. Dia berbeza dengan alternate current AC AC dia akan berubah di mana permulaan positif dia dekat bahagian kiri, negatif dia bahagian kanan. Bila dia dah habis satu flow, dia akan berubah pula yang kanan ni positif, yang kiri ni negatif. Nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut. Okay. Direct current ni hanyalah dalam tempat terminal ni adalah tempat yang sama. Okay. Baik. Teruskan lagi. So explanation untuk bahagian ni. Kalau first half, carbon contact with the red half of the commutator. Okay. Carbon ni dia akan contact dengan bahagian commutator. Carbon brushwise contact with blue half of the commutator. Direction of the current ABCD. Okay, ABCD. Side of AB force act downward. CD act upward. Coil rotate in one direction. Okay. Untuk second half juga adalah benda yang sama saja. Current tersebut berlalu daripada bahagian D ke C ke B ke A. Yang AB dia akan act upward, CD akan act downward. Okay. Coil rotate in the same direction as the first half rotation. So direction dia adalah anti-clockwise. Permulaan dia anti-clockwise. Untuk second half juga anti-clockwise. Dia akan pusing, 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 pusing. Tapi kamu kena ingat first half macam mana dia punya bahagian flow untuk current dan juga
force dia akan terhasil macam mana. Sebab kamu kena fikir AB ni permulaan dia force dia ke bahagian bawah. Tapi bila dia sampai dekat bahagian kanan ni AB juga. Part yang AB tadi tapi dia ke bahagian atas. Sebab apa? Sebabkan kita guna prinsip yang Fleming left hand rule tu. Okey. Dia kena tengok dekat bahagian mana untuk AB itu berada. Bahagian AB itu berada. Okey. Jangan kamu fikir AB ni okey dia dah ke bahagian bawah, okey force dah akan sentiasa pergi ke bahagian bawah untuk AB. Salah. Bila dia dah berubah arah, so dia akan automatic force dia akan berubah juga pergi ke bahagian lain sebab kita guna konsep Fleming left hand rule. Okey baik, seterusnya. Factor affecting the speed of rotation of an electric motor. So kalau contoh yang dalam gambar ni screwdriver and drill. Okay, drilling yang kita gunakan kita boleh tukar dia punya speed of rotation. Kadang-kadang speed of rotation dia laju. Kadang-kadang speed of rotation dia perlahan. So apakah faktor yang mempengaruhi untuk speed tersebut dia berubah-ubah? Okay, kadang-kadang dia laju, kadang-kadang dia perlahan. Okay, so dia ada eksperimen yang untuk mengkaji bagaimanakah apakah faktor untuk sesuatu pergerakan tersebut dia berubah-ubah kelajuannya. Okay, to study the factor that affect the speed of rotation in the electric motor. Okay, so cikgu pergi terus kepada apa faktornya lah. Okay, 3 faktor ni yang kamu kena ingat. Current in the coil increase. So sama juga macam drill. Okay, drill tu kalau kamu tukar dia punya speed, contohnya level 1, level 2, level 3. So setiap level tersebut dia mempunyai, dia sebenarnya dalam tu dia pakai transformer. Semuanya transformer kemungkinan kamu tak belajar lagi. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang transformer. Kemudian transformer ni dia juga adalah berkaitan dengan dia tingkatkan current. Maksudnya level 1 kipas contohnya, level 1, level 2, level 3. Okay. So dia ada efek daripada voltage dan juga current di mana current tersebut dia tingkatkan. Bila kita tingkatkan current, speed of rotation akan makin berkurang ke makin meningkat? Respon? Kalau current kita tingkatkan, speed dia akan jadi meningkat ataupun berkurang? Respon? Meningkat. Ya, meningkat. Okay. So current kalau kita tingkatkan, dia akan meningkatkan speed of rotation untuk pergerakan tersebut. Seterusnya, strength of magnetic field increase. So kita tingkatkan kekuatan untuk magnetic field tersebut, dia akan menyebabkan speed of rotation akan makin bertambah. Boleh bagi tahu cikgu macam mana cara kita nak tingkatkan strength untuk magnetic field? Macam mana cara kita nak tingkatkan kekuatan medan magnet? Dekatkan magnet. Good, bagus. Dekatkan magnet akan meningkatkan strength of magnetic field. Selain daripada tu, yang kita tak belajar dekat bahagian dalam ni tapi ada kelas sebelum ni ada kawan kamu yang bagi tahu. Apa dia? Size of magnet. Ya, bagus. Kita besarkan size of magnet, dia akan menyebabkan strength of magnetic field akan jadi makin bertambah. Bila strength of magnetic field makin bertambah, so rotation juga makin bertambah. Seterusnya, coil with Morton's is used. So, turning of coil tersebut, dia akan membantu untuk proses di mana force tersebut akan dihasilkan dengan lebih banyak. Okay, turning of coil. Okay, so dekat bahagian dalam apa dia ni, drill ni, contohnya ada dalam motor, dia ada coil, dia ada magnet. So magnet tersebut kalau kamu guna yang lebih besar, lagi bagus untuk rotation dia. Coil, makin banyak coil, makin banyak turning, juga makin bagus untuk proses menghasilkan force ataupun menghasilkan ketepuk field. Okay. So 3 ni kena ingat, current, magnetic field dan juga tambahkan coil. Okay. Untuk menghasilkan speed of rotation yang makin bertambah. Okay, baik, seterusnya. So untuk motor, kalau untuk motor dia ada 2 jenis selalunya untuk keluaran motor. Dia ada 2 jenis, di mana dia ada satu jenis brushless yang tidak ada brush, satu lagi jenis dia ada current brush. Okay. Current brush tu kalau kamu boleh tengok dekat bahagian sini ni current brush. Ni coil, dalam ni pun coil juga. Kena ingat, kalau untuk elektromagnet
untuk direct current motor, dia perlukan coil, dia perlukan magnet, tu basic dia. Coil tersebut daripada segi current, kalau untuk magnet tersebut dari segi magnetic field. Tapi kedua-duanya akan mengeluarkan magnetic field. Pertembungan akan menghasilkan force. Okey, tu basic dia. Okey. Tapi untuk motor dia ada satu lagi penambahan, di mana ada motor yang menggunakan brush. Okey. Carbon brush carbon brush dan carbon brush ni dia akan datang sekali dengan commutator lah. Commutator ni function dia adalah untuk menukarkan rotation bagi electric current tersebut. Bila current flow, dia akan tukarkan rotation tersebut. Commutator tu function dia itu. Okay. Baik. So, apa perbezaan antara brushless dan juga brush motor? Okay. So, kita tengok apa perbezaan dia. Kita tengok yang similarities dulu, yang persamaan dia. Persamaan dia, kedua-dua ada magnet dan juga coil. Ada magnet dan juga coil akan menghasilkan apa? Tuan respon? Tadi cikgu cakap magnet. Okay, good. Magnet dan juga coil akan menghasilkan force. Magnet berkaitan dengan magnetic field. Kalau coil berkaitan dengan current. Okay. So, kedua-duanya digabungkan akan menghasilkan force. Seterusnya, use magnetic force to produce rotation. Okey, dua-dua ini adalah similarities, benda yang sama. Dua-dua ada coil, ada magnet. Dua-duanya adalah penghasilan rotation force. Okey, daya tersebut. Okey, itu adalah persamaan antara kedua-duanya. Baik, perbezaan. Perbezaan untuk brushless dan juga brush. Kalau brushless, coil is stationary, magnet rotates. Okey, kalau untuk brushless, dia magnet tersebut yang akan digerakkan, akan diputarkan. Coil tersebut dia maintain sahaja, dia stationary. Tapi kalau untuk brush, dia terbalik. Magnet yang stationary, coil yang rotate. Kamu kena faham untuk penghasilan force, dia boleh kita guna dua, magnet, kita guna coil. Dia boleh sama ada salah satu yang bergerak. Sama ada kita nak gerakkan magnet atau kita nak gerakkan coil. Sebenarnya gerakkan magnet dan juga gerakkan coil ni kamu akan belajar lebih lanjut subtopik yang kedua nanti. Mesti kau tak faham kenapa menggerakkan magnet, kenapa kena gerakkan coil. Okey, tak apa. Subtopik kedua nanti cikgu akan terang lebih lanjut bila pergerakan magnet dan juga pergerakan coil tu macam mana boleh menghasilkan force. Contohnya macam tu Okey. Cuma kamu faham bahawa pertembungan di antara kedua-dua magnetic field ini akan menyebabkan terhasilnya force daripada current, daripada coil, daripada magnet. Okay? So, kedua-duanya perlukan kepada pergerakan. So, kalau brushless, siapa yang bergerak? Coil ke magnet? Respon? Yang tadi tu? Magnet. Okay, kalau brushless, coil stationary, magnet yang bergerak. Kalau brush, betul ke? Terbalik. Saya terbalik je. Okey. Kalau untuk brushless, magnet yang rotate. Okey, kalau brushless, magnet yang akan bergerak, coil yang stationary. Tapi kalau brush, magnet yang stationary, coil yang bergerak. Okey. Dia antara salah satu untuk brushless dan juga brush. Seterusnya, kalau untuk brush motor, friction between the carbon brush and the commutator cause the carbon brush to wear out. Okey. Kalau untuk brush motor, dia akan ada carbon dengan commutator. Kedua-dua ini apabila dia bergeser, dia akan menghasilkan friction. So, friction tersebut dia akan menyebabkan dia akan kehausan. Okey. Tears out Dia akan kehausan di antara satu sama lain disebabkan oleh berlakunya friction. Okey. Tapi kalau untuk brushless, no carbon brush, therefore no friction between the brush and the commutator. So, tidak akan berlakunya friction di antara brush dan juga commutator sebab memang tak ada pun dekat bahagian dalam brushless tersebut. Commutator dengan brush tersebut tidak ada. Okay. Brush motor dengan brushless motor ni dia adalah disebabkan oleh pengeluaran yang awal dan juga pengeluaran yang baru. Maksudnya mungkin brushless ni dia adalah innovate daripada brush motor. Brush motor ni adalah pengeluaran yang asal permulaan. Bila tengok bahawa dalam brush ini dia ada friction. So kita kena kurangkan friction tersebut untuk memastikan bahawa motor tersebut dia dapat tahan lama.
So pengeluaran brushless juga dapat dikeluarkan di mana tidak ada friction yang berlaku. Okay? Kamu bayangkan brush ni seperti motor yang lama lah. Brushless ni innovate daripada motor yang lama tersebut untuk mengurangkan kekurangan motor tersebut. Okay, boleh. So kalau brushless, no carbon brush, there's no friction lah. So tak ada friction lah. Kalau brush ada friction. Seterusnya, brush motor ni dia ada sparking at the commutator. Bahaya kan? Kemungkinan kalau untuk friction yang berlaku, dia akan menyebabkan ada spark yang akan terhasil dekat bahagian commutator. Okay, disebabkan oleh friction yang berlaku. Okay. Tapi kalau untuk brushless motor, no spark at the commutator. Dan last kali brush motor ni louder operational noise. So dia bising. Tapi kalau brushless motor, dia soft operational sound. Okay. So antara brush motor dengan brushless motor, kamu nak guna yang mana satu? Prefer guna yang mana satu? Cuba respon. Untuk brush motor dan juga brushless. Kalau kamu dah tengok dia punya differences, mana yang kamu prefer untuk guna? Brushless. Brushless. Okay, sebab dia lebih banyak advantage lah. Okay. Baik, habis untuk direct current motor. Okay. Habis untuk direct current motor, so habis untuk subtopik yang pertama. Okay. Boleh tak kita sambung untuk subtopik yang kedua? Ke ada yang nak tanya? Tolong respon sikit. Okay ke tak? Okey, cikgu. Okey, cikgu. Okay Jadi kita sambung untuk subtopik yang kedua. Okay, kejap. Okay, baik. So, kita sambung pada subtopik yang kedua iaitu electromagnetic induction. Okay. So, untuk subtopik kedua ni kita akan belajar tentang aruhan untuk elektromagnet. Okay, aruhan untuk elektromagnet. Cikgu bagi contoh dulu. Kalau dalam gambar ni, kalau kamu tengok ada seorang tu dia plug gitar. Ni gitar ni bukan gitar biasa bukan pakai gitar kapuk tu. Okay, ni pakai gitar elektrik. Disambung elektrik. So bagaimana daripada segi kamu petik gitar, dia boleh masuk sound tersebut pergi ke bahagian dalam speaker. Bermaksud bahawa tenaga apa yang diubahkan? Petik gitar boleh masuk ke bahagian dalam speaker. Tolong respon. Daripada tenaga apa kepada tenaga apa sampai masuk dalam speaker? Kinetik tu Kinetik. Okay, kinetik to electric. Lepas tu lagi? Kinetic to electric masuk dalam speaker, speaker orang dengar, so ditukar kepada tenaga apa? Bunyi. Sound. Okay. So kinetic petik pergerakan, so daripada pergerakan tersebut dia akan transfer menjadi electrical. Electrical tersebut dia akan transfer masuk ke bahagian dalam speaker, so dia akan terjemahkan dalam bentuk sound supaya orang boleh dengar. Okay, boleh? So itu adalah konsep yang berkaitan dengan electromagnetic induction. Apa bezanya aruhan elektromagnet dengan 4.1 kita belajar sebelum ni? 4.1 kita belajar sebelum ni berkaitan dengan force yang terhasil daripada pertembungan antara magnet dan juga current. Okay, apa beza dia? Okay, Okey. Dia masih lagi menggunakan 3 konsep di mana current ni Fleming left hand rule. Cuma ni kalau untuk electromagnetic induction ni kamu tak gunakan Fleming left hand rule. Kamu gunakan tangan yang satu lagi. Fleming right hand rule. Dia ada beza. Fleming left hand rule untuk subtopik yang pertama, penghasilan force. Fleming right hand rule adalah untuk konsep subtopik yang kedua, electromagnetic induction. Okay, apa beza antara dua tangan ini? Okay, dua tangan ni lah. Okay, tangan yang pertama ni, yang kamu gunakan tiga-tiga ni sama je. Yang tengah ni adalah current, jari telunjuk adalah magnetic field, dan juga untuk yang bahagian ibu jari ni adalah force. Okay,
Semuanya apa beza antara kita nak gunakan kanan dan juga kiri. Okey, untuk kiri ni, untuk subtopik yang pertama, kita nak cari apa? Nasma? Kita nak cari apa? Force. Okey. Untuk subtopik pertama, force yang kita nak cari. Di mana dia bekalkan current, dia bekalkan magnet. Tolong ingat ni paling penting ni penting nak membezakan antara 4.1 dan juga 4.2. 4.1 kita nak cari force. Di mana current tu dah memang ada. Dan juga untuk magnetic field dia memang dah ada. Okey, habis untuk subtopik yang pertama. Subtopik kedua, kamu akan gunakan Fleming right hand rule. Sama saja, ni current, ini magnetic field, ini force. Cumanya untuk 4.2, untuk electromagnetic induction, aruhan Okey, aruhan Sekarang ni gunakan konsep yang petik gitar. Kalau petik gitar, maksudnya antara tiga-tiga ni, yang mana satu yang dah ada bila kita petik gitar? Asma? Petik gitar, petik antara ketiga-tiga ni, yang mana satu yang dah ada? Magnetic. Okey, magnetic memang dah ada. Sebab kalau kamu tengok dekat bahagian gambar ni ada permanent magnet Okey, magnetic field memang dah ada. Lagi? Dia mesti ada dua benda yang dah ada untuk cari satu benda. Dia ada tiga sekarang ni. Dua benda kena ada untuk mencari satu benda. Okey. So magnetic field dah ada. Lagi? Apa lagi yang kamu observe dari gambar ni? Force. Ya betul. Force tu dari segi mana kalau dalam gambar ni? Force tu dari segi yang mana kalau dalam gambar ni? Hello? Petikan. Petikan, ya betul. Petik gitar tu. Petik gitar tersebut itu adalah force. So, force ada, magnetic field ada, nak menghasilkan apa? Ismail? Current, ya betul, jari tengah ni. So, subtopik 4.2 ni, electromagnetic induction ni, induce, aruhan, induction. Induction ni adalah berkaitan dengan aruhan dari segi current. Maksudnya konsep untuk elektromagnet akan menghasilkan current, di mana gabungan antara force dan juga magnet akan menghasilkan current. Berbeza dengan 4.1. So tolong bezakan di antara tangan kiri dan juga tangan kanan. Tangan kiri kita nak cari force, di mana dua benda ni ada. Current ada, magnetic field ada. Tapi kalau guna konsep untuk tangan kanan, di mana kita nak cari current, yang ada force, yang ada magnetic field. Okay, so itu yang membezakan antara 4.1 dan juga 4.2. Tolong ingat. So kalau untuk gitar elektrik, dekat bahagian hujung untuk gitar elektrik tu dia ada magnet. So force yang kamu gunakan bergabung dengan magnet akan menghasilkan current. Macam mana itu boleh terjadi? So dia ada eksperimen. So ini eksperimen. To study the electromagnetic induction in a straight wire and a solenoid. So kalau kamu tengok kat sini, ada copper rod, lepas tu ada magnet, lepas tu ada galvanometer. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa function untuk galvanometer? Apa beza dia? Apa beza dia dengan ammeter? Okey. So siapa tolong respon? Galvanometer ni function dia untuk apa? Okey, dah ammeter dulu lah. Senyap. Ammeter dulu. Apa function untuk ammeter? Detect apa? Current. Okey, tu detect current. Okey. Galvanometer? Ammeter ni detect current, cumanya dia akan measure current lah. Dia bukan hanya detect current, dia measure. Maksudnya untuk ammeter ni dia akan ada bacaan 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere. Tapi kalau galvanometer ni, siapa yang ada terbaca ke ataupun pernah terguna ke? Dalam eksperimen kita tak pernah guna galvanometer. Kita cik guna ammeter sahaja. Ada tak siapa-siapa nak respon? Ke tak tahu? Tak tahu cakap tak tahu? Galvanometer ni? Ya. Jawab direction of current. Tak dengar apa dah? Janah jawab direction of current. Oh, dia jawab direction untuk current Okey. Okey, Jana. Okey, untuk mengetahui direction untuk current. Okey, good.
untuk mengetahui direction untuk current. Okay, sekejap Okay, direction current. Oh, cikgu baru dapat tahu Malaysia menang untuk ni untuk badminton tapi kamu boleh tengok, kamu kelas sekarang ni Olimpik boleh tengok. Okay, baik. Galvanometer. So direction untuk current, okay? Betul? Direction untuk current. Dan seterusnya untuk galvanometer ni juga dia juga detect current sebenarnya. Detect. Dua-dua ni detect current. Direction current dan juga detect current. Kalau ammeter dia detect current juga dan juga dia measure current. Apa beza antara galvanometer dengan ammeter? Ammeter ni kita nakkan bacaan 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere. Okay, untuk ammeter. Tapi kalau galvanometer ni kita nak tahu ada current ataupun tidak, itu satu, detect current. Dan satu lagi Jana jawab tadi betul, good. Galvanometer ni kita nak tahu direction, sama ada current tersebut mengalir ke kanan atau mengalir ke kiri. Contohnya macam ni. Galvanometer ni sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Okay. So galvanometer ni berada di tengah-tengah okay. Sama ada dia pergi ke kanan ataupun pergi ke kiri. Okay. So dia nak tahu direction untuk current tersebut bergerak ke arah mana. Dan juga nak detect sama ada ataupun tidak current. Kalau ammeter ni kita nak tahu measure current untuk kita tahu bacaan untuk current tersebut. Galvanometer ni dia masih lagi ada bacaan. Cuma ni jaranglah kalau orang nak guna galvanometer tersebut untuk kita nak tahu bacaan untuk ampere tu berapa. Okey. Selalunya kita akan guna ammeter. Galvanometer ni kita hanya gunakan untuk nak tahu direction, nak tahu ada ataupun tak. Kalau dia nampak terpesong tu okey, ada current lah. Bahagian situ. Dia terpesong ke arah mana? Direction. Okey. Tu untuk galvanometer. Ammeter untuk tahu measure current berapa ampere. Boleh tak beza? Tolong respon sekejap. Okey tak? Boleh juga. Okey boleh nampak sini. Pastikan kamu dah tahu dah galvanometer dan function. Okey, baik. So untuk eksperimen ni kita nak detect current tersebut. Okey. So kita gunakan copper rod, magnet dan juga kita connectkan dengan bahagian galvanometer. Okey. So macam cikgu cakap sebelum ni, kalau untuk electromagnetic induction gunakan Fleming right hand rule, yang mana yang kita nak cari antara tiga-tiga ni? Tolong respon. Kita nak cari current. Kita nak cari current jari tengah ni So kita nak tengok bahawa galvanometer ni akan terpesong ataupun tidak, akan deflect ataupun tidak. So apa yang kita perlu buat dengan copper rod ni untuk memastikan bahawa galvanometer ini akan ada dia terpesong? Apa kita perlu buat dengan copper rod ni? Tolong respon. Senyap. Gerakkan dia. Ya, bagus. Gerakkan dia. Atas bawah contohnya. Gerakkan dia atas bawah. Tapi syarat dia kena gerakkan di bahagian dalam magnetic field. Kamu tengok ada magnet kat sini So ada magnetic field di antara kedua-dua pole ini. So bila kita gerakkan copper rod ini atas bawah, so dia akan menyebabkan pemotongan flux akan berlaku. Apa benda pula tu pemotongan flux. Okey, sekejap lagi juga terangkan. Okey. Sebenarnya konsep dia adalah force. Bila kamu gerakkan, okey ada force. Seterusnya ada magnetic field akan menghasilkan induction, aruhan ataupun menghasilkan current. Dan current tersebut kita panggil sebagai electromagnetic induction. Dengar perkataan aruhannya, itu ada kena-mengena dengan current. Okay. Induce, induction, itu ada kena-mengena dengan current. Baik. Okay, dia ada dua eksperimen kat bahagian sini. Satu digunakan copper rod biasa sahaja, straight wire. Okay, wire yang straight copper rod ni wire straight straight wire untuk copper tersebut. Satu lagi dia gunakan solenoid. Okay, solenoid. Ada magnet, ada solenoid. Solenoid ni adalah coil yang kita buat dia dalam bentuk gergelung. Coil,
Ni, ya. Coil yang ni, koperuk ni. Tadi kan straight wire kan. Kamu jadikan dia dalam bentuk coil. Bila jadikan dia dalam bentuk coil, dia jadilah solenoid macam ni. Tu je. Okay, so kita ada wire yang bentuk dalam solenoid. Kita ada magnet. So kita nak tahu kehadiran current dia menggunakan galvanometer. Okay, boleh? Baik. Magnetic flux, pemotongan flux. Benda tu pemotongan flux. Okay. So kita akan belajar dengan lebih lanjut tentang pemotongan flux. Okay. So basicnya tadi saya cakap, pastikan ada force, maksudnya ada pergerakan. Pastikan ada magnetic field. Magnetic field dari segi magnet di antara dua kutub ini, so dekat bahagian tengah-tengah ni akan ada magnetic field. Okay. So bila ada pergerakan tersebut, okay, pergerakan tersebut contohnya ada magnet ke? Ada magnet dekat bahagian sini. Okay, dengar kamu tengok dekat info gallery Magnetic flux refer to the magnetic field line that pass through a surface. Kamu jangan pening-pening tentang magnetic flux ni. Ingat magnetic flux tu adalah magnetic field. Takkan tak pernah dengar kot medan magnet. Mesti pernah dengar kan? Medan magnet. Okay. So medan magnet tu kamu bayangkan dia adalah magnetic flux dah. Itu sahaja. Di mana kalau katakanlah ni magnet, ada pole north, south. Okay. So dia akan bergerak daripada north to south. Pergerakan magnetic field tersebut, ruangan ini kita panggil sebagai magnetic flux. Dah, tu je. Ruangan untuk magnetic field yang dia bergerak tersebut, itu adalah magnetic flux. Okay. So, macam mana cara kita nak hasilkan current? Ada medan magnet dekat bahagian magnet ni. Kamu ambil coil, kamu gerakkan, tapi pastikan pergerakan tersebut dia memotong pergerakan magnetic field line ataupun memotong magnetic flux. Maksudnya, kalau dia bergerak, magnetic flux dia bergerak secara melintang. Kalau nak potong dia, coil ni kena gerak secara macam mana? Respon? Menegak. Potong. Kita potong. Okey. Pemotongan itulah yang menyebabkan akan terhasilnya, respon? Currentnya, betul. Macam dalam gambar ini. Okey, ada magnetic flux di antara magnet. Potong. Kamu kenekkan coil ni dengan bahagian wire, kenekkan dengan bahagian galvanometer, potong saja. So dia terhasilnya current. Okey. So disebabkan apa current tersebut terhasil? Disebabkan oleh berlakunya pemotongan flux. Okey, itu memang secara semula jadi bila magnetic field dia terpotong, so dia akan menghasilkan current. Okey, boleh Macam kamu belajar subtopik yang pertama, macam mana boleh terhasilnya force, pertembungan di antara kedua-dua magnetic field. Okey, di antara current magnetic field dengan magnet magnetic field, dia akan menyebabkan force akan terhasil. Itu subtopik pertama. Subtopik yang kedua, macam mana current boleh terhasil? Pemotongan magnetic flux daripada force yang kita kenakan dan juga magnetic field. Magnetic field yang kita gunakan magnet tersebut. Faham ke tak? Okey tak? Hello, okey ke tak? Okey, cikgu. Okey boleh boleh faham So itu adalah electromagnetic induction. Maksudnya bacaan untuk galvanometer ni itulah electromagnetic induction. Itu sahaja. Tak susah pun. Okey. Itulah electromagnetic induction. Okey. Magnet move while conductor is stationary. Okey. So menjawab balik berkaitan dengan brush motor tadi tu. Okey, brush motor tadi antara coil dengan magnet. Kan tadi kalau untuk brushless, magnet yang bergerak, coil tak bergerak. Tapi kalau brush, coil yang bergerak, magnet tak bergerak. Okey. Sebab apa antara dua tersebut dia perlukan pergerakan? Okey. Dia yang ini contohnya 4.18 dengan 4.19. Cuba kamu tengok. 4.18 ni siapa yang bergerak? Tolong respon kat cikgu. Kalau 4.18 ni magnet ke wire ni yang bergerak?
cord. Wire. Wire bergerak. Okey. 4.19. Siapa yang bergerak? Magnet. Magnet yang bergerak. Okey. So di antara kedua-dua tersebut, kalau untuk direct current motor tersebut dia nak menghasilkan force. Dia perlukan pergerakan kedua-duanya. Tapi kalau yang ini pergerakan kedua-duanya daripada force dan juga daripada magnet untuk menghasilkan current. So dia perlukan kepada ada pergerakan. Okey. Berlakunya pemotongan flux dekat bahagian sini yang menyebabkan terhasilnya current. Okey. So boleh terjadi kalau kamu gerakkan sama ada wire sahaja ataupun kamu gerakkan magnet sahaja. Cumanya kalau cikgu nak tanya soalan sikit lah. Nak tengok kefahaman kamu. Ni dia gerak atas bawah kan. Cuba kalau cikgu gerakkan wire ni ke kiri. Agak-agak terhasil tak current? Tolong respon. Ni wire ni kita gerakkan ke kiri. Tak. Okey, tak. Kamu kata tak. Betul? Tak menghasilkan current sebab apa? Tak ada? Magnetic field. Ya, tidak ada pemotongan magnetic field. Tidak ada pemotongan magnetic flux. Cumanya cikgu minta tolong kalau dalam tajuk ni tukarkan magnetic field tersebut kepada perkataan magnetic flux kan. Tidak ada pemotongan flux magnet. Okey, tidak ada pemotongan flux magnet. So tidak berlakunya induction, aruhan, tidak berlakunya current, tidak menghasilkan current. Dia perlulah kepada pemotongan. Macam kamu potong ni lah. Potong daging ke apa kan. Tapi kalau potong bahagian sini boleh juga kan. Okey, so selalu kamu potong. Ya. Ada yang nak tanya apa? Nak tanya sikit. Kalau Yeah. dia tak gerak tapi dia ada dekat magnetic flux Tengah-tengah. line. Kat line warna hijau tu. Okey. Kalau dia kena, tapi dia tak gerak pun. Okey, dia kena kat bahagian sini tapi dia tak gerak pun. Selalunya dia tidak akan berlakunya current. Dia tidak akan menghasilkan current. Sebab apa? Pemotongan tu dia mesti perlukan kepada pergerakan. Kalau kamu static saja, magnetic field line tu sebut di dalam keadaan cross macam ni kan. Okey. Masih lagi tidak berlaku pemotongan. Pemotongan tersebut dia mestilah ada pergerakan. Kalau kamu static saja, kalau dia ada block sekalipun untuk magnetic flux tersebut, penghasilan untuk current tersebut sangatlah sedikit. So dia seolah-olah macam tidak ada langsung. Boleh tak? Okey so dia perlukan kepada pergerakan juga. Okey. Baik. Dan pergerakan tersebut mestilah dia bukannya dalam keadaan yang selari dengan magnetic flux tersebut. Dia mestilah dalam keadaan yang lain direction dia dengan magnetic flux tersebut supaya barulah boleh berlakunya pemotongan. Okey, baik. Itu adalah untuk straight wire. Ini straight wire straight wire. Kalau untuk solenoid, konsep dia dah lain sedikit dah. Okey, ni solenoid. Aduh, solenoid pula pening lah kamu ni kan. Tadi lah. Ya. Yang gambar atas dengan bawah ni, kalau tengok arah current dia lain. Kenapa current yang tu dia keluar ke? Okey, arah current dia lain kan. Yang kalau kamu bahagian sini galvanometer Okey. So kalau untuk bahagian ini cikgu minta kamu gunakan Fleming right hand rule. Masing-masing guna tangan kanan. Kita tak masuk lagi pun tangan kanan bawah lagi sikit. Ada tak ada masuk tangan kanan. Okey, ada bahagian tangan kanan, tak apalah. Kalau ada yang dah tanya tu kita try lah. Okey, kita pergi kejap. Okey. Cuba kita try tengok. Dapat tak cari bahagian tangan kanan? Okey. Masing-masing gunakan tangan kanan. Fleming right hand rule. Direction of motion untuk wire tersebut dia ke arah atas. Okey, masing-masing buat direction dia ke bahagian atas, maksudnya force ke atas. Okey, force ke atas Ni thumbs ni ke atas. Tangan kanan tau, bukan tangan kiri, tangan kanan. Seterusnya, north direction untuk magnetic field. Dia ada dua benda ni, kita nak cari jari tengah ni. Dia ada dua benda ni, okey.
So force kat atas. Seterusnya direction untuk magnetic field ke macam mana je cakap kan? Mata kamu mata kamu dekat sini. Ini mata kamu. Okay, mata kamu kat sini Force kat atas, direction untuk wire kat atas. Seterusnya untuk apa dia ni magnetic field dia bergerak ke kiri ke bergerak ke kanan? Respon? Ke kiri. Ke kiri. Okey, atas kiri. So seterusnya current pergi ke mana? Ke arah kita. Ke arah mata kamu. Sama tak macam kat dalam gambar ni? Sama. Okey, sama Boleh Boleh faham Okey, kita teruskan lagi dengan bahagian bawah. Mata kamu dekat bahagian sini. Okey, mata kamu kat bahagian sini Okey. Tapi kalau untuk yang bahagian ini kita gerakkan magnet sahaja kan. Kita gerakkan magnet, so bahagian force tersebut dia tidak bergerak. Magnet magnetic field line pergi daripada north to south. Lepas tu force supposedly kalau untuk Fleming left hand rule dia macam ni. Cumanya kita tak gerak. Oh, okey. Baik. Untuk yang bahagian 4.19 ni, kita pergi kepada magnetic field dahulu. Magnetic field jari telunjuk daripada north to south. Ke kiri ke kanan jari telunjuk kamu? Asma? Kiri. Kiri. Okey, masing-masing buat ke kiri. Okey. Force. Sekarang ni force, coil tu dia bergerak ke tak? Tak. Okey, dengar coil tu tak bergerak kan? Tapi kamu gerakkan magnet kan? Kamu gerakkan magnet ke atas, coil tu akan bergerak ke mana? Tolong respon. Ke bawah. Ya, bagus. Ke bawah. Okey, kalau ke bawah, lepas tu kamu teruskan lagi jari tengah. Bila jari tengah maksudnya mata kamu tengok dia seolah-olah dia masuk ke bahagian dalam So betul lah mata kamu seolah-olah masuk ke bahagian dalam. Ni. Faham ke tak? Faham. Faham ke tak? Okey, boleh Magnet tu yang bergerak yang menyebabkan coil tersebut dia seolah-olah bergerak ke bahagian bawah sebab kamu gerakkan magnet ke bahagian atas. So magnet coil tu mula ke atas. Bila kamu gerakkan magnet ke bahagian atas, dia seolah-olah pergi ke bahagian bawah. So force tu seolah-olah bergerak ke bahagian bawah lah. Sebab itulah direction dia berubah. Okey, boleh Sebenarnya kita tak masuk lagi Fleming right hand rule tapi ada yang tanya tak apalah. So kita dah masuk dah sikit Fleming right hand rule, okey. Baik, seterusnya solenoid. Okey, solenoid ni sikit Kamu kena buka sikit pemikiran kamu Solenoid ni dia berbeza sikit dengan bahagian straight wire je ni. Sebab sekiranya straight wire kamu buat coil tu, dia punya magnetic field dia akan jadi berbeza sedikit lah. Dia punya pattern untuk magnetic field. Okay? Dia dah jadi berbeza sebab dia dah jadi lingkaran. So setiap magnetic field tersebut dia akan menyebabkan dia punya pattern tersebut akan jadi berbeza sedikit. So untuk konsep bagi solenoid di mana kita nak menghasilkan current, ada magnet, ada coil, so akan menghasilkan induced electromagnet. Okay? Induced electromagnet. Okay, so konsep dia macam mana? Sekejap. Cikgu nak bagi kamu senang faham ni sekarang ni. Mana? Bawah lagi. Oh, tak sentuh lagi lah. Dekat bawah lagi. Okey, tak apa. Cikgu bagi tahu sedikit saja dahulu sebelum kita masuk tentang solenoid. Untuk bahagian magnet ni, bila kamu gerakkan ni solenoid, okey. Ini magnet, okey. Tak kisahlah north south ke south north ke, okey. Bila kamu gerakkan sahaja solenoid ini kamu connectkan dengan bahagian galvanometer, okey. Bila kamu gerakkan sahaja, so dia akan ada bacaan untuk galvanometer. Okey. Ya, disebabkan oleh apa? Ada pemotongan flux yang berlaku dari segi magnet ini dan juga solenoid. So dia boleh jadi dua benda Satu magnet yang bergerak. Satu lagi, tolong sambung ayat cikgu. Apa yang bergerak? Satu magnet yang bergerak, solenoid yang bergerak. Sama ada kamu nak gerakkan magnet ataupun kamu nak gerakkan solenoid. So
electromagnetic induction akan berlaku apabila pemotongan flux tersebut akan berlaku, di mana bahagian pemotongan flux tersebut akan terhasil bila pergerakan tersebut. Bahagian solenoid ni dia ada magnetic field juga bila kamu gerakkan saja, so pemotongan flux akan berlaku yang akan menyebabkan electromagnetic induction akan terhasil. Okey. So tolong ingat, solenoid, magnet bila gerakkan di antara salah satu, dia akan menyebabkan pemotongan flux akan berlaku. So electromagnetic induction akan terhasil. Galvanometer akan deflect. Okey. Tapi dia ada konsep dia dengan lebih lanjut lagi, nanti cikgu akan terangkan tentang solenoid ni sebab dia bawah-bawah lagi. Okey. Itu saja dulu. Okey, dia akan menghasilkan induced current ataupun electromagnetic induction untuk solenoid. Dah. Baik. Electromagnetic induction is the production of an induced EMF in a conductor when there is a relative motion between conductor and magnetic field. Itu yang saya cakap tadi. Di antara conductor tersebut, solenoid tersebut dan juga magnet. Okay. Bila ada pergerakan relative motion, dia akan menyebabkan boleh terhasil electromagnetic induction. Okay. Baik. Factor affecting the magnitude of the induced EMF. So, faktor-faktor yang mempengaruhi untuk nilai bagi induced EMF tu, sama ada dia besar nilai dia ataupun sedikit, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi? Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, ini contoh self-made induction lamp. Nak menghasilkan cahaya LED, kita letakkan insulated copper wire dan juga kita letakkan magnet. Okay. So magnet ada, wire ada, so dia akan menghasilkan current. Okay, current tersebut akan dapat dihasilkan melalui electromagnetic induction. Okay, so apakah faktor-faktor yang mempengaruhi? Kita terus pergi kepada faktor-faktor yang mempengaruhi. Okay. For the relative motion of a straight wire and magnet, the induced EMF increase when, apabila induced current tersebut untuk straight wire, macam mana, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi untuk dia meningkatkan electromagnetic induction ataupun current tersebut? Yang pertama, the speed of relative motion increase. Contohnya kalau ada bar magnet tadi, magnet tadi dan juga coil, okay, straight wire, contohnya straight wire. So pergerakan tersebut kalau kamu makin laju, current yang terhasil makin bertambah atau makin kurang? Pergerakan tersebut makin laju, current yang terhasil adalah makin kurang ke makin tinggi? Makin tinggi. Okay, so speed mempengaruhi untuk penghasilan electromagnetic induction. Itu yang pertama untuk straight wire. Yang kedua, kita akan tingkatkan strength of the magnetic field. Okay. Kita akan tingkatkan strength untuk magnetic field. Macam mana cara nak tingkatkan? Tadi kita bincang dah. Strength untuk magnetic field tu macam nak tingkatkan? Distance dia. Okay, size dia kita increasekan. Size increase ataupun distance tersebut kita kurangkan. Distance di antara pole tersebut. Okay, so seterusnya kalau untuk solenoid. Dia ada beza straight wire dengan solenoid. Solenoid itu yang lingkar-lingkar tu. So untuk solenoid, the speed of relative motion increase. So sama saja bila bahagian solenoid tu dan juga magnet, sama ada mana-mana saja yang bergerak. Kalau magnet kamu gerakkan dengan keadaan speed yang pantas, so dia akan menyebabkan electromagnetic induction juga makin bertambah. The number of turns solenoid increase. So solenoid tersebut kamu tambahkan lagi number of turns. Okay, number of turns tersebut kamu tambahkan lagi, dia juga akan meningkatkan current ataupun electromagnetic induction. Seterusnya, the strength of magnetic field increase. So sama lah juga, magnet yang kamu guna tu kalau kamu guna lebih besar, dia juga akan menyebabkan strength untuk magnetic field lebih besar. Electromagnetic induction akan makin bertambah. Okay, the magnitude of EMF increase if more magnetic field line are cut in the certain period. Makin banyak magnetic flux yang dipotong, dia akan menyebabkan current akan makin banyak terhasil. Okay. Sebab tu kita kena gerak dengan speed yang tinggi supaya pemotongan tersebut lagi banyak berlaku. Kalau perlahan saja pemotongan tersebut lambat untuk berlaku. Okay.
So Faraday's law, yang ini juga selalu ditanya dalam soalan. What is mean by Faraday's law? Okay, apa yang dimaksudkan dengan law untuk Faraday? Faraday ni nama orang So dalam konsep electromagnetic induction ni, Faraday ni dia dapat discover tentang sesuatu benda. Apa yang dia discover? State that the magnitude of induced EMF, okay, kadar nilai untuk electromagnetic induction tersebut is directly proportional to the rate of cutting magnetic flux. So ingat Faraday, ingat kamu nak potong bawang kat rumah contohnya. Okay, itu cara cikgu nak ingat senang lah. Tak tahu cara kamu nak ingat. Ingat Faraday, ingat potong. So kalau dalam konsep potong-potong dekat dalam ni, potong apa? Esma? Magnetic flux. Ingat Faraday, ingat potong-potong. Okey. Kalau kita potong lagi banyak, akan menghasilkan apa? Esma? Current ataupun electromagnetic induction lebih banyak. So itulah yang Faraday bagi tahu. Potong lagi banyak, directly proportional dengan bahagian electromagnetic induction. Ingat Faraday, ingat potong. Boleh? Okay. So Faraday menyatakan itu. Okay, Faraday's law menyatakan bahawa pemotongan flux yang berlaku adalah directly proportional dengan nilai untuk electromagnetic induction. Okay, baik. Seterusnya, in direction of induced current in the straight wire and solenoid. Okay, apa dia ni, arah untuk induced current tersebut. Baru kita nak masuk untuk bahagian right hand rule. Kita ada 10.52. Okay, kita masuk sikit Fleming right hand rule. Okay, masing-masing apa dia ni, buat tangan kamu 3 macam ni. Sama ni konsep macam Fleming left hand rule je sebenarnya. Okay, so thumbs ni adalah apa? Thumbs ni adalah apa? Force. Ni adalah apa jari tunjuk? Magnetic field. Kalau jari tengah ni adalah apa? Current. Okay. Benda yang sama saja. Cumanya tadi cikgu dah beritahu dah. Apa beza antara nak guna kiri dan juga kanan? Kiri dulu. Apa yang kita nak cari untuk kiri? Force. Tolong ingat kalau dalam soalan tersebut ada kaitan dengan nak cari force, di mana dua benda ni dia dah provide kan? Current dia dah provide, magnetic field dia dah provide. Nak cari force, itu kita gunakan Fleming left hand rule. Okay, habis Fleming left hand rule. Untuk Fleming right hand rule nak cari apa? Current. Okay, nak cari current di mana dia dah provide force, dia dah provide magnetic field. Dia dah provide dua benda ni, kita nak cari jari tengah ni. Okay, boleh. So sama saja konsep dia kalau yang ini. Okay. Kamu punya mata dekat bahagian sini. Okay, mata kamu bahagian sini So masing-masing buat segi apa dia ni? Tangan Fleming right hand rule. Guna tangan kanan 3. Pastikan 90 degree antara satu sama lain. Okey, yang kamu tengok dekat bahagian situ, direction of motion of wire tu adalah yang mana satu antara tiga-tiga ni? Jari mana? Direction of motion of wire. Ibu jari. Okey, ibu jari ke atas. Okey, ibu jari ke atas. Tu yang pertama. Seterusnya, magnet yang warna hijau tersebut. Yang warna hijau tersebut adalah magnetic field. Magnetic field pergi ke arah kiri ke kanan? Respon? Kiri. Okey, pergi ke arah kiri. So buka jari tengah kamu, jari hantu kamu. So jari hantu kamu menunjukkan ke arah harapan ke arah mata kamu? Ke arah mata. Kalau ke arah mata, cikgu nak tanya sikit. Dotted ke ataupun cross? Respon untuk current ni. Dotted ke cross untuk yang ini? Kalau mata kamu kat sini, kamu tengok. Dotted ke cross? Dotted. Dotted. Dotted ke cross? Yang lain? Seorang yang jawab tadi Dotted ke cross? Untuk yang ini? Hello. Ini tak faham konsep. Apa? Syahid? Bukan cross tu.
Bukan cross. Astaghfirullahaladzim. Cross Dia, jawapannya adalah dotted. Tak faham Kamu masih tak faham lagi dotted dengan cross ni. Okey. Sekejap tadi macam mana force dia ke atas, lepas tu magnetic field ke kiri, so dia ke arah mata kamu. Ke arah mata kamu. Maksudnya current tersebut keluar pergi ke arah mata kamu. Antara cross dengan ni yang keluar yang mana satu antara kiri yang kanan ni? Kanan. Kanan. Ni keluar. Ni dia keluar kan? Dia keluar. So kalau dia keluar maksudnya inilah exit. Ni enter, masuk. Nak tahu enter. Okey, nak tahu enter ke tak? Kita pergi ni pening sikit Sekejap nak tengok sikit kamu ni dia kena ada imaginasi yang tinggi sikit. Okey, sekejap. Katakanlah cikgu letak mata kamu kat sini. Cikgu ubah mata je. Maksudnya kita tengok daripada belakang ni pula. Okey. Masing-masing imajinasi mata tu kat bahagian belakang tu. Okey, kita tengok dekat bahagian apparatus, setup apparatus ni. Okey, kita pergi kepada direction of motion tu. Ke mana? Jari ibu jari. Bawah ke atas ke kiri ke kanan? Atas. Okey, atas Okey. Seterusnya, magnetic field dia akan bergerak ke bahagian kiri ke kanan? Kalau mata dekat bahagian yang cikgu lukis tu. Kanan. Okey, ke Kanan. Okey, ke kanan Okey, ke kanan So, untuk current kalau kita buka maksudnya current dia ke mata kamu ke hadapan? Kehadapan. Okey, ke hadapan. Sekarang ni ke hadapan maksudnya dia akan bergerak ke sini kan. Maksudnya kalau antara ni dia enter pergi masuk ke dalam coil ni. Okey, enter masuk ke bahagian dalam coil. Bukan dia exit, bukan dia keluar masuk ke dalam mata kamu. Dia enter masuk ke bahagian coil ni. Boleh tak? Faham tak? Faham je. Faham je. Dotted dengan cross ni pun dia tukar-tukar ni, bahaya ni kamu ni. Okey. Okey, kalau faham kita tengok sikit satu lagi ni. Cross. Okey, yang belah kanan ni. Cross ke dotted? Respon. Kalau mata kamu kat sini. Ni mata kamu Okey, kamu nampak current dekat bahagian sini. So, cross ke dotted? Respon. Dotted. Bagus. Dotted. Okey. So ingat, kalau yang dotted tu maksudnya dia nak cucuk mata kamu. Kalau cross tersebut dia masuk ke dalam masuk ke dalam coil tu lah, masuk ke dalam. Kalau nak keluar maksudnya dia dotted lah. Dia ke arah mata kamu. Okey. Ya. Baik, seterusnya. Okay, 10.59 okey, tak apalah. Kita berhenti dahulu sampai Fleming right hand rule ini. Okey. Seterusnya nanti kita akan masuk tentang Lenz law. Okay. Lenz law ni nanti cikgu akan terang dengan lebih lanjut bila berkaitan dengan solenoid. Okey. So setakat yang kita dah belajar ni ada yang nak tanya apa-apa tak? Ke faham? Okey ke? Memang tak nak tanya dah, nak habis kelas cepat je kan? Okey ke? Cikgu, saya nak pastikan je. Apa boleh tak dengar? Saya nak pastikan je. Okey. Kalau yang gambar kedua tu, yang direction, yang magnet bergerak tu, maksudnya kalau kita gunakan Fleming right hand rule, dari ibu jari kita ke bawah lah kan cikgu? Okey, kalau kita gunakan Fleming right hand rule, okey. Masing-masing gunakan yang ni, okey. Force kita tak dapat kena pasti, kita gunakan magnetic field dulu. Magnetic field dia ke kiri untuk yang bahagian gambar kanan Magnetic field dia daripada north to south ke kiri. Seterusnya direction of motion untuk magnet tersebut. Kamu tengok ni, direction motion untuk magnet. Magnet dia bergerak ke mana? Bawah. Kalau magnet bergerak ke bawah, wire tu akan bergerak ke mana? Atas. Atas, ya betul. Faham tak Syahir?
Oh, kita memang kena tengok wire lah. Ya, kena tengok wire. Force tu datangnya daripada wire tersebut. Force datang daripada wire. Boleh? Boleh. Bila ni wire, ni magnet tersebut bergerak ke bahagian bawah. Okey? So wire tersebut seolah-olah bergerak ke atas lah. So force dia ke atas lah. Satu yang ini force dia ke atas juga sebab kita gerakkan magnet. Okey, boleh Ada selain bercahaya dia nak tanya lagi? Tak ada. Okey ke? Macam mana orang nak cakap itu? Ada kalau macam kita guna magnet yang tak ada kutub, yang tak ada north south, dia magnet biasa. Okey, sekarang cikgu nak tanya kamu Kalau magnet kata kalau magnet tu dia dah label lah north south. Lepas tu kamu potong tengah-tengah tu. Jadikan dia north saja. Cikgu nak tanya, kutub dia hanya north saja ke? Respon? Dia buat kutub baru. Ya, betul. Kutub dia akan still jadi north south. Boleh tak apa dia ni? Siapa yang tanya tadi bang? Khalil lah. Khalil lah. Maksudnya magnet dia pasti akan ada kutub north dengan south. Kamu tanya tadi dia tak ada kutub magnet. Magnet dia sebenarnya kalau kamu nampak dia label north south, dia label saja north south. Jadi kamu potong tengah-tengah tu, tapi kalau kamu ambil yang south saja, dia still lagi akan ada dua kutub. Sebab dia akan hasilkan dua kutub juga. Dia mesti akan ada kutub yang berbeza. Itulah konsep magnet. Boleh Boleh juga. Okey, baik. Ada lagi nak tanya? Tak ada Okey Okey, baik. So itu sahaja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung dengan lebih lanjut pada minggu hadapan. Okey. Baik, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersuara. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Sir. Terima kasih juga.